Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. وأعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Kita muka surat 21. Adapun tentang nafsu, kata musannif rahimahullah taala, adapun tentang nafsu itu adalah tersangat sukar bagi mengawalinya, kerana tidaklah berkemungkinan dapat melepaskan diri daripadanya dan tak boleh dan tidak pula boleh dikuasainya dengan jalan dihapuskan sekali-kali serta dicegahkan dia seperti mencegah syaitan. Dari kerana nafsu itu nisbah kejadian manusia sebagai menjadi tunggangan dan alat kepadanya. Sekalipun begitu, ianya juga tidaklah dibolehkan sangat-sangat menurut kemahuannya mengenai apa-apa perkara yang diqasadkan oleh hamba dengan melakukan ibadat serta menumpukan perhatian kepadanya. Oleh kerana nafsu itu adalah naluri semula jadinya, bertentangan bagi perkara kebaikan, seperti juga naluri suka bersenang-senang dan mengikut kehendaknya yang bertentangan dengan perkara kebajikan. Oleh demikian, hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, pemberian dia semata-mata masih mengekalkan kita boleh hidup atas muka bumi ini. Alhamdulillah, nikmat besar dia beri kita dapat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, nikmat besar lagi dia beri kita boleh dalam keadaan taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dia beri kita Islam sejak kecil, dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, diberikan kita terbiasa dengan cara hidup Islam. Alhamdulillah, diberi lagi nikmat kesedaran kepada kita untuk nak belajar dan memahami apakah perjalanan Islam ni, bagaimana untuk hidup sebagai orang Islam. Bahkan syukur pada Allah Ta'ala, Alhamdulillah, diberi kita keinginan untuk faham macam mana perjalanan iman, macam mana nak hidupkan hati kita, fikiran kita. Walaupun mata duk tengok makhluk, tapi fikiran, hati sanubari dapat capai hadir kepada pencipta makhluk. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keinginan, kehalubaan, keterbukaan hati untuk terus nak belajar, menuntut ilmu, nak faham agama Allah Ta'ala ni. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan boleh hadir solat maghrib berjemaah. Alhamdulillah, diberi pula kelapangan masa, keterbukaan hati
dan bermacam-macam nikmat Allah Ta'ala beri lagi untuk kita boleh meneruskan kehidupan ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semua kita dapat nikmat ni tiada lain melainkan sebab dia adalah sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat pahala 27. Walaupun kita semayang yang sama kalau seorang, cuma kaifiat semayang dengan berjemaah ni dapat pahala banyak tu sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid ni walaupun tengok bedaan biasa saja, rahmat Allah Ta'ala dia beri kita duduk pun niat itikaf dapat pahala sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang kitab, tengok, baca, dengar, mata pula duk lihat kitab, tengok orang yang baik, orang taat, orang soleh, semua tu diberi ganjaran pahala habuan masing-masing sebab kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kita nikmat besar, dan alhamdulillah insya-Allah kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Cermin Budiman bagi mukminin terjemah Minhajul Abidin ni. Kita masih nak bicara mengenai umum, dia nak tunjukkan bagaimana perjalanan kita sebagai seorang hamba yang kalau kita benar-benar nak menjadi seorang hamba Allah Ta'ala, antaranya kunci besarnya yang disebut dah itu taubat. Dah taubat tak dapat tidak, kena ada ilmu. Untuk dengan ilmu itu boleh jadi penyuluh pada kita untuk kita berjalan, baik ilmu cara zahirnya, cara batinnya. Dan dalam masa yang sama, yang ni yang kita nak sambung bicara, dalam kita seharian nak tuntut ilmu, nak duduk dalam keadaan taat, nak sentiasa dalam keadaan zikir, nak sentiasa boleh menjauhkan maksiat, sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala, iman dengan Allah Ta'ala, menjauhkan perkara-perkara yang namanya larangan Allah Ta'ala ni. Ada halangan besar kita untuk berjalan ke jalan Allah Ta'ala ni, antaranya nafsu. Situ insya-Allah kita nak sambung baca. Adapun tentang nafsu itu adalah tersangat sukar bagi mengawalinya, kerana tidaklah berkemungkinan dapat melepaskan diri daripadanya, dan tidak pula boleh dikuasainya dengan jalan dihapuskan sekali-kali, serta dicegahkan ia seperti mencegah syaitan. Dari kerana nafsu itu nisbah kejadian manusia sebagai menjadi tunggangan dan alat kepadanya. Situ dulu. Jadi antara halangan kita untuk jalan pada Allah Ta'ala ni, kata dia, dalam kita nak mengaji, nak buat taat ni, antara musuh yang ada pada kita, istilah disebut oleh ulama adalah nafsu. Nafsu adalah antara musuh yang sangat susah untuk kita nak kawal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk didik dan kawal nafsu ni. Misal bahasa mudah nafsu ni siapa? Kita lah. Mana boleh hidup atas muka bumi tak bernafsu? Mana boleh? Tapi nafsu kena ajar supaya nafsu ikut perintah Allah Ta'ala. Tak boleh kita ikut nafsu. Kalau kita ikut nafsu, bahasa mudahnya jahanam kita. Kata orang tua-tua, ikut nafsu lesu, ikut rasa binasa, ikut hati mati. Macam tu kan bahasa orang tua-tua dulu. Kerana bila sebut nafsu ni, tu yang dia nak kata, kita ni nafsu, kita tak boleh nak bunuh dia sama sekali. Nafsu kan boleh dibunuh, tapi nafsu kena ajar, nafsu kena latih. Kalau sebut sekali lalu, kalau sebut bab nafsu ni, bila sebut nafsu, antara yang kita kalau biasa belajar, kita akan dengar ada istilah nafsu dipanggil nafsu ammarah. Secara ringkasnya ada ulama membagikan nafsu 4. Atas tafsil ada 7 pembahagian martabat nafsu. 4 tu, pertama ammarah, lepas tu lawamah, lepas tu mulhamah, ada istilah sebut dengan mulhimah, kemudian mutmainnah. Disebut oleh para ulama kita, sekurang-kurang untuk kita selamat daripada api neraka, mesti duduk nafsu mutmainnah.
Nafsu mutmainnah ni saja yang Allah Ta'ala persilakan untuk masuk syurga tanpa kena seksa dalam api neraka. Adapun nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah atau mulhamah, yang ni masih ada ancaman neraka. Dan ada pelajaran khas, memang sampai tempat nanti kita bicara lah bahagian-bahagian nafsu tu, tingkatan dia, staging dia punya, tubuh bahasa orang putih sikit lah kan. Dan wajib atas kita kena kenal nafsu kita doa ni. Kita kena tahu kita duduk kat mana, baru kita boleh berusaha untuk bangun, untuk tinggalkan kedudukan nafsu yang bodoh tu, supaya boleh berada nafsu yang baik. Saya sebut tadi dekat mutmainnah, lepas tu ada nafsu radiyah, ada nafsu mardiyah, akhir sekali atas pembahagian ulama yang bagi 7 ada nafsu kamilah. Nafsu kamilah. Jadi nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah ni, yang ni memang tahap yang nak kena capai sekurang-kurang mutmainnah. Kalau nafsu lawamah bermasalah. Jadi nafsu ni apa dia? Dia ialah keinginan, kehendak, bahasa mudah terjemah lah, keinginan dan kehendak yang ada pada diri kita. Nak makan pun kena ada nafsu, nak kahwin ada nafsu, nak mengaji kena ada nafsu, nak itikaf kena ada nafsu, nak sembahyang kena ada nafsu. Tu istilah nafsu tu. Tapi tak boleh buat tu atas dasar nafsu, buat mesti atas dasar iman. Jadi nafsu ni nak kena ajar dia supaya bukan buat dengan nafsu, tapi buat dengan iman. Makan pun dengan iman, kahwin pun dengan iman, mengaji pun dengan iman, solat pun dengan iman. Kalau solat pun dengan nafsu, out. Zikir dengan nafsu, out. Apatah lagi makan bernafsu, memang kahwin pun bernafsu, cari duit pun bernafsu, lagi teruk lah. Bahkan kalau kita dalam keadaan taat pun semata-mata atas jalan nafsu, out. Satu, kena belajar macam mana untuk supaya semua tu dibuat yang kawal dia bukan nafsu, tapi yang perintah dan menjadi momentum. Punya model sikit lah bahasa saya ni, pendorong yang membangkitkan. Kalau bahasa Arab disebut imbi'as. Apa kita nak sebut lah, perkara yang nak boleh membangkitkan kita buat taat tu bukan nafsu, bukan adat, bukan semangat, tapi iman. Yakin kita ke Allah Ta'ala, hubungan kita dengan Allah Ta'ala, kenal kita siapa Allah Ta'ala. Yang tu yang membangkitkan kita, bangunkan kita untuk buat taat. Nafsu ni tak boleh dibunuh, nafsu tak boleh dibuang, tapi nafsu kena didik. Tuan-tuan, nak didik nafsu sangat susah. Kata ulama, nafsu ni nak banding dengan syaitan, nafsu ni lagi susah nak didik, nak dijaga dia berbanding dengan syaitan 70 kali ganda. Tuan bayang tak? Bukan satu dan 70. Jadi kalau gitu syaitan ni senang ke? Nak kata senang pun tidak juga, susah juga. Ada cara dia, dan cara dia memang senang sebenarnya. Yang susah tu pasal nafsu. Okey, tuan-tuan nak formula macam mana nak lawan syaitan paling senang sekali? Nak? Tak nak saya diam aja. Ha? Nak? Tapi janji lah, kalau saya bagi jangan tak abaikan apa saya sebut. Boleh? Setuju? Tak nak? Kena jadi setan. Oh. Saja saya soalan tu saya gurau ya. Saya pun nak kata dah berjaya pun tak ada manusia yang selain pada Nabi Rasul atas muka bumi ni. Duduk atas muka bumi ni dia boleh berjaya senang lenang, tak ada. Dan hatta Nabi Rasul pun mereka sentiasa bermujahadah, istilahnya lawan syaitan, lawan nafsu. Bukan hukum sunat muakkad, bukan sunat tak, fardu ain, tuan-tuan. Jadi pertama syaitan. Apa kaedah nak lawan syaitan? Apa? Ada formula tu sebut tak?
So, syaitan ni dia bukan duduk, dia bukan seperti yang kita, dia bukan macam nafsu. Nafsu tu kita, nafsu tak boleh berpisah dengan kita, mesti ada nafsu. Allah Ta'ala bekal kat kita ni ada roh, ada akal, ada nafsu. Tu bahasa mudah ulama kita sebut lah. Selagi ada roh di kandung jasad, dia akan ada. Kalau kita tak gila, tak kanak-kanak, dia akan ada akal dan akan ada nafsu. So, mesti bagi maintenance dia bagi betul. Iblis dia tak duduk sekali yang kita, tapi dia datang kat kita. Dan iblis ni kaedah dia kena bagi jauh daripada kita. Apa kaedah nak bagi iblis syaitan jauh daripada kita? Ada formula. Tu saya tanya tu, nak formula dia. Formula sangat senang, sebut pun sangat senang. 3 kalimah ya. 3 huruf ya. Nak mudah, nak bagi hilangkan gangguan iblis dan syaitan ni, apa dia? Zikir. Zal, kaf, ra. Saya hija itu hija Arab lah. Hija Rumi, hija Jawi, bukan hija Rumi. Kalau hija Rumi 5 Z-I-K-I-R. Oh, zikir ya. Zikir adalah kaedah nak hilangkan, nak jauhkan gangguan syaitan, iblis gitu. Boleh? Soal, ada zikir tak? Apa saya soal gitu? Ada zikir tak? Zikir banyak ke zikir sikit? Jawablah. Zikir banyak ke zikir sikit? Banyak zikir ke banyak tak zikir? Banyak tak zikir? Kawan dengan setan lah. Mudah je, bukan susah. Saya tak kata tuan-tuan, saya sekali ya, saya ni macam mana dah lawan dengan setan ke? Kena lawan. Dan nak jaga. Memang mudah je. Ayat zikir tu, sebut zikir, sebut tengok zikir, sebut zikir, senang. Tapi bukanlah zikir-zikir tu. Allah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Tu dah zikir. Antara zikir baca Quran, zikir. Dan zikir ni tu zikir mulut. Antara zikir juga zikir hati. Ada pelajaran juga. Pelajaran tu pun besar juga pelajaran tu. Dan nak zikir ni senang ke susah? Sebenarnya senang. Pasal apa jadi susah? Jawab. Nafsu. Pandai. Ngerti lah kalau itu. Jadi yang menyebabkan kita malas ni apa? Syaitan ke nafsu? Mana susah lagi? Nak lawan syaitan ke susah? Nak lawan nafsu susah? Bukti kan? Malas zikir nafsu. Malas zikir bukan syaitan. Malas zikir nafsu. Melantak banyak siapa? Nafsu. Tidur banyak nafsu. Suka main handphone banyak, main game banyak. Takkan tak kena kot. Lalai banyak, tengok istro banyak, sembang banyak, isap rokok banyak. Tu kena sebut ke? Suka duduk belakang. Apa? Pandai. Alhamdulillah. Kena orang. Orang perempuan tak gaduh lah. Memang dia kena duduk belakang, duduk belah tabir tu. Takkan orang jantan nak duduk belakang juga. Apa saya nak sebut ni? Nafsu. Jadi masalah kita ni dua ni lah. Nafsu ni dia akan samun apa? Dia akan samun amal kita. Apa dia? Jadi malas lah beramal. Zikir payah, pengen sunat payah, orang azan tak sembahyang qabliyah pun. Nak kata zikir pun tak zikir juga. Nak baca Quran tak pakai Quran juga. Tak baca Quran pun, zikir pun tidak, pengen sunat pun tidak. Nak itikaf, niat itikaf pun tidak. Untuk buat apa? Tak tahu buat apa. Akan nak kena kencing dah. Kencing apa? Pasal bodoh kita, jahil kita, tak reti kita, tak faham kita. Dan tak pernah pun kita belajar dapat kursus macam mana nak lawan nafsu. Macam mana nak lawan nafsu? Ada tu semua soalan dia. Dah kenal dah sekali lalu kan, syaitan nafsu lah. Syaitan nak lawan dia, nak je zikir. Banyakkan zikir. Sekali lalu saya sebut zikir. Zikir ni sebaik-baik zikir dengan hadir hati. Kalau tak boleh pun zikirlah walaupun lalai. Hati lalai, zikir dia banyak. Dan zikir memang Allah Ta'ala perintah kita supaya banyak zikir. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, uzkurullaha zikran katsira. Ingatlah Allah Ta'ala, ingat banyak, bukan ingat sikit. Kalau ingat banyak, tolak tidur 8 jam,
tak tidur 16 jam. Jadi zikir dalam keadaan sedar ni, yang tidur lain lah, tolak dah. Mesti ada 8 jam. 8 jam zikir tu baru balance. Sama banyak zikir dengan tak zikir. Bayang tak? Jadi zikir banyak macam mana? 8 jam lebih. Macam mana? Nah, zikir mulut memang kita tak larat. Zikir mulut 8 jam. Siapa boleh larat 8 jam? Saya tak larat. Jadi zikir apa? Zikir hati. Macam ni nak zikir hati? Macam ni nak zikir mulut? Zikir mulut dia faham. Zikir hati. Kalau sebut malam ni semua tak habis belajar. Antara masuk zikir hati tu hadir hati. Dan zikir hati ni kalau sebut sekali lalu lah. Apa dia zikir hati ni? Iman dengan Allah Ta'ala, tasdik dengan Allah Ta'ala, yakin dengan Allah Ta'ala, merasai rasa berhajat pada Allah Ta'ala, rasa fakir pada Allah Ta'ala. Inilah zikir hati. Berjalan aja macam mana? Ya Allah, aku tak boleh berjalan melainkan Kau yang bagi berjalan. Kalau hulu nak main sini macam mana? Ya Allah, Kau yang bagi sampai. Bertolak tadi lambat juga, sampai juga sebelum azan. Saya ingat orang azan dah, tak azan lagi. Alhamdulillah, sampai juga. Saya 6.20 hari bawa jalan. Kalau ikut selalu tak sampai lagi tu. Sampai juga. Tapi bawa kereta pun boleh tahan juga lah. Nak cerita apa? Siapa pergi sampai? Kereta? Tak? La ilaha illallah, Allah pergi sampai. Tapi sahabat buat lagi betul. Bawa kereta, lampu, signal, break tak break, corner tak corner, bagi betul lah sebab. Siapa pergi sampai? Allah. Zikir. Nafsu kita malas tu. Nafsu ni dia akan jadi apa? Tengok aku bawa kereta kan, cekap aku, contohlah kan, macam mana? Itulah setan namanya. Itulah nafsu. Pasal apa? Dah nak menonjol diri, lupa kepada siapa pemberi kita, boleh kita bawa kereta dan kereta tu boleh dikendali. Kan salah. Lebih besar pelajaran tuan-tuan, tak belajar pelajaran iman. Khasnya atas kita belajar kitab macam ni, macam mana nak menzahirkan diri sebagai hamba ni, nak lawan nafsu ni, it's not that easy. Betul. Sebaik-baik keadaan belajar macam mana? Belajar dengan berguru. Dan sebaik-baiknya kita pernah berkursus sekali untuk kursus melatih nafsu, lawan nafsu. Kena ada kursus. Dan kursus terbaik lawan nafsu ni Ramadan. Pasal apa? Pasal siang puasa. Pasal nafsu kaedah lawan paling besar lapar. Tapi lapar saja tak cukup. Pasal kita memang duk lapar bulan puasa tu ya. Itu masa bulan Ramadan boleh lawan nafsu ke masih lagi kalah dengan nafsu? Kalah tak? Lapar boleh, tapi zikir tak boleh. Baca Quran tak boleh. Tauhid tak boleh. Sembahyang sunat pun tak apa boleh. Ingat tak PKP itu? Kan bulan puasa itu kita PKP kan? Semua duduk sembahyang kat rumah je kan? Betul kan? Puasa pun kat rumah kan? Tarawih rajin nak 20? Ke bengkak lutut? Ke sakit untut? Rajin ke malas? 20 ke 8? Kan tak balik lagi kita tu. Itu yang 28 gagah jugalah 8. Ni apa pun tak ada. Maghrib boleh buat, Qobliyah pun tak ada, Ba'diyah pun tak ada, azan pun tak ada. Yang tak sembahyang maghrib langsung tu, tu tak payah sembang tu. Apa faham ni? Senang nak didik nafsu? Senang tak? Senang nak lawan nafsu? Senang tak? Pula tu nafsu, kalau kita nak buat ibadat pun ilmu tak ada, tak boleh buat juga. Nak jadi Bilal tak boleh, nak jadi Tok Imam tak boleh, nak azan pun tak reti. Suara tak sedap tu suku dah kan? Betul tak? Surah pun tak apa, Alhaakumut Takasur ke bawah pun tak reti, Kulhu pun tak ingat, rakaat pun lupa. Nak cerita apa kan? Jadi tak akan boleh selamat daripada semua kerenah-kerenah kita dengan nafsu, dengan syaitan ni. Jalan ni senang. Zikir tu antaranya. Zikir tu diserampang dua mata. Satu, syaitan dah lari. Nombor dua, dah ada latihan nafsu nak bangun buat ibadat pada Allah Ta'ala. Tak ada jalan lain untuk kita istilahnya nak hampirkan diri pada Allah Ta'ala melainkan zikir. Hak fardu mesti dah, fardu modal. Yang sunat untung. Takat buat Qobliyah Ba'diyah berapa minit tuan-tuan? Belum untung lagi.
satu sudut tengok sunat adalah untung, tapi banyak lagi sebenarnya kita kena belajar. Nak tengok untung tak untung pun, sembahyang sunat fardu, yang fardu pun cukup SOP, hadir hati. Sembahyang sunat pun hadir hati, wirid lepas sembahyang pun hadir hati. Tu pun berapa minit aja kalau hadir hati. Yang ada apa, sembahyang fardu pun lalai, sembahyang sunat pun lalai, zikir wirid pun lalai. Hai, banyak masalah kita ni. Saya tak sebut tuan-tuan tu, saya sebut saya. Satu, kita kena banyak muhasabah, cek diri kita dengan iman kita dengan Allah Ta'ala. Macam mana nak dapat iman ni? Kita belajar macam mana nak hidupkan hati, macam mana nak dapat iman. Pasal iman kerja hati. Iman bukan di mulut, saya beriman dengan Allah Ta'ala. No, iman hati. Dan nak boleh datang di hati itu ilmu, mesti belajar, faham. Pasal bukan kaedah beriman, hadirkan hati, zikir, sebut Allah, Allah, bayangkan kalimah alif lam ha, kan. Saya pun dah lama tak sebut benda tu. Saya pasal baru ni ada semalam lah, ada orang tanya itu, Ustaz, dia kata kita nak dalam sembahyang ni nak khusyuk ni, kena hadirkan alif lam ha ke? Allahu Akbar, alif lam ha, Allah Maha Besar, macam tu ke? Kan sesat macam tu. Ada lagi sesat lagi teruk kan. Tadi saya sebut tadi sikit ya. Dia kata apa? Kita sembahyang ni Allahu Akbar, untuk apa? Bayangkan roh kita sedang keluar daripada jasad. Ada orang ajar cara kucuk sembahyang macam tu. Tu pejam mata, bayangkan kita punya roh keluar daripada jasad. Jaga ni, saya ajar sesat jangan buat pula roh itu keluar dari jasad untuk buat apa? Sedang mencari Tuhannya. Pergi mana? Pergi ke aras. Kepala otak kau, Wahabi, gila babi. Sedang sujud di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, di atas aras tu. Kafir tuan-tuan, saya silap. Bukan kafiat mengaji untuk dapat khusyuk macam tu. Siapa dia ajar ke tu? Tok guru mana ajar? Belajar kat mana? Ulama kita tak ajar itu. Betul hadirkan alif lam ha, kan? Allah mana apa? Allah mana ada kemampuan untuk kita fikir dia? Bukan macam tu. Diajar oleh para ulama kita jalan untuk kita hadir hati kawan salah macam mana? Fikir kita macam mana? Aku ni, ya Allah, aku ni saya tak ada, engkau yang ada. Allahu Akbar. Kau hebat siapa? Aku ni asghar, aku ni kerdil. Tak akan ada aku melainkan engkau yang ada aku. Allahu Akbar. Besar pelajaran tu nak sebut tu. Jadi asal saya nak sebut apa? Zikir nak lawan, dia ada serampang dua mata tu, syaitan lari, nak ajar nafsu supaya banyak ingat Allah Ta'ala. Dan dalam zikir tu kena belajar dengan ilmu yang macam mana nak faham supaya hati hadir ke Allah Ta'ala. Hati hadir ke Allah Ta'ala ni bukan dengan kita bayang dengan Allah Ta'ala, no, ataupun hadirkan alif lam ha, no, that's not the way, that's the wrong way. Bahkan apa kaedah hadir hati ke Allah Ta'ala? Kita, aku fakir, aku tak ada, engkau bagi ada. Aku ni lemah, engkau yang bagi kederat dan kuasa. Aku ni bodoh, engkau yang bagi ilmu. Aku ni lemah, engkau yang bagi kuat. Aku ni buta, engkau yang bagi lihat. Aku ni pekak, engkau yang bagi dengar. Hadirkan kita tu. Kita siapa? Dhaif, fakir. Aku pelupa, engkau yang bagi ingat. Saja zakaru man yakhsha, Allah dia yang bagi ingat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bagi ilham pun untuk jadi takwa, nak jadi jahat apa semua dia bagi. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada duk fikir dan dapat ilham yang mengarut ni. Kau ilhamkanlah aku ilham yang baik, bagilah aku bagi jadi taat. Aku taat ni pun limpah kurnia daripada-Mu. Besar tu dah pelajaran nak bagi faham tu. Dan dia punya main business dia tauhid lah. Kita belajar ni saya sebut tauhid lah ni. Dan kita belajar ni, nafsu ni pun sebenarnya ada pelajaran, tapi atas khasnya kita jumpa dalam pelajaran macam ni lah, pelajaran tasawuf. Dah kita kenal Allah Ta'ala, Allah ilah, makhluk bukan ilah. Makhluk ni sentiasa berhajat pada Allah Ta'ala. Hadirkan hati kita untuk rasa berhajat pada Allah Ta'ala. Makan, kita hajat ke Allah Ta'ala. Makan ni sebab Allah bikinnya aku, Allah bagi rezeki aku. Besar tuan-tuan pelajaran tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita. Jadi yang itulah istilahnya lawan nafsu.
Nafsu takkan suka berfikir kan. Nafsu tak suka fikir nak ingat Allah Ta'ala, nak baca doa, nak bismillah, nak hadir hati. Ni rezeki, ya Allah kau bagi rezeki, kau bagi kenyang aku, kau bagi dahaga aku, kau bagi sihat aku. Nafsu tak suka. Nafsu kita, nafsu jahat, nafsu huduh, nafsu amarah, nafsu lawamah ni tak suka. Nah, bukan suka pun. Walaupun sebenarnya kat situ seronok sebenarnya, sedap sebenarnya, tapi kita belum rasa sedap tu. Kalau rasa sedap pun mungkin seketika. Antara sedap tu bila duduk dengar mengaji, sedap. Sedaplah zikir, sedaplah zikir, sedaplah mengingat Allah Ta'ala. Keluar lagi habis. Dia jadi sedap macam mana? Sedaplah tengok TV, sedaplah tengok game, sedaplah tengok WhatsApp, sedaplah baca Quran. Quran, sagilah, dia bagi angan-angan panjang. Sagilah, esoklah, nantilah, sampai pukul 12, pukul 1 ngantuk. Itu. Bangkit lewat juga. Azan pun tak sedar. Semayang. Sunat apa, witir apa, hajat apa, semua bala apa pun tak ada. Semayang fardu pun kadang-kadang pergi-pergi pun masbuk. Tu masbuk dan juga semayang kat rumah seorang-seorang rupanya. Nampak? Kena kencing hari-hari macam tu. Hari-hari kena kencing. Hari-hari kena kencing. Kalau katalah kita duduk tempat latihan pun, duduk tempat camp latihan, okey, balik-balik jadi hantu raya tak? Tak jadi. Maksudnya apa? Kita belum terlatih lagi. Latihan yang ada kat kita belum melatih kita untuk kita jadi siapa. Maksudnya kita terlatih ni pasal ada undang-undang dan peraturan yang menyebabkan ada kekangan kat kita untuk kita taat. Kalau tak ada undang-undang ni, kita belum ada undang-undang kita lagi. Kita sendiri belum ada peraturan kita dengan Allah Ta'ala lagi. Kita sendiri belum ada lagi hubungan dengan Allah Ta'ala lagi. Belum lagi. Orang yang sedang guide kita, bagi undang-undang kat kita, peraturan dengan kita, dengan sebab tu kita ada undang-undang. Kalau tidak, tak ada. Jadi maksudnya nafsu kita masih bermasalah. Nafsu kita istilahnya masih nafsul lawamah. Andai kata tak ada azan, andai kata tak duduk tempat tarbiyah, andai kata tak ada tugasan, tak bagi tugas bilal, tak azan. Tak jadi tugas imam, tak jadi imam. Contoh kan. Andai kata tak kena mepet, tak mai pergi sama jemaah. Andai kata tak kena suruh, tak baca Quran. Jadi maksudnya nafsu kita ni memang nafsu amarah. Siapa? Dia amaratun bisu, suka benda-benda yang jahat, lara, merapu. Tak ada satu pun nak pergi taat, nak baca Quran, nak taat, nak zikir, nak itikaf, nak zikir, fikir, nak buat baik. Tak ada. Lara, merapu je. Itu dia kata antara masalah kita untuk berjalan pada Allah Ta'ala ni adalah nafsu. Dan nafsu kata dia taklah macam syaitan. Macam syaitan boleh dihalang. Walaupun boleh halang, jalan nak halang dia kena lawan nafsu. Apa dia? Zikir. Jadi kalau tak zikir macam mana? Nafsu pun tak terdidik lagi, syaitan pun bersarang. Satu awal-awal kitab pun Rasulullah pernah sebut dalam hadis dia, apa dia? Annal jannah khufas bil makarih. An-nar khufas bis syahwat. Syurga dihias dengan benda-benda yang nafsu tak suka. Jalan nak pergi syurga ni nafsu tak suka. Semua orang nak pergi syurga, tapi nafsu tak suka. Neraka semua orang tak nak, tapi jalan ke neraka ni nafsu seronok. Duduk kedai lama-lama lepak sambil tengok handset, sambil dengar lagu, sambil minum, sambil makan cakotiau, mi goreng apa pagi sampai asar sampai maghrib. Oi, boleh nafsu. Tapi mengaji, balik rumah mai pula kan. Tu tak habis lagi orang tua ni mengajar. Kan? Kan? Tapi kalau daripada pagi pukul 8 sampai pukul 12 sembang kedai kopi, pupai sampai toke pun kata bila dah nak belam, minum air secawan. Tak ada pula dia nak muhasabah diri, tapi kalau mengajar, ustaz ni apa mengajar sama tak ikut SOP. Dia patuh sangat. Sebenarnya dia malah mengaji. Saya sebut siapa tu tak tahu deh. Kena tu nasib nak cerita apa? Ni lah nafsu je. Nafsu. Mengaji ke, baca Quran ke, zikir lama sikit ke. Jebek mulut selalu. Jebek lah. Jebek. Juah apa macam tu lah. Bahasa jebek. Tak tahu ke orang dah kejar ni. Nafsu. Nafsu ni. Nafsu lah menyebabkan kita kelahi. Nafsu lah menyebabkan kita benci dengan tutup guru alim ulama.
Nafsu yang kita benci dengan majlis zikir, majlis ilmu. Nafsu kita benci dengan Quran, dengan hadis Nabi. Nafsu kita benci dengan tutup guru. Nafsu benci kepada buat kebaikan. Nafsu kan ada benda lain. Menyebabkan Nabi apa? Qabil bunuh Habil siapa? Nafsu. Pertama perkis pembunuhan, nafsu. Sembah berhala pun nafsu. Maksudnya apa? Dah lalai. Ni cinta apa? Dia akan minat apa? Duit. Dia minat apa? Main. Dia minat apa? Harta. Dia minat apa? Pangkat. Apa jalan nak pergi sana, dia akan pergi satu. Pergi ke orang Ta'ala tak sama sekali. Punca yang menyebabkan segala maksiat ni apa dia? Kasih dunia, tak kenal makhluk tu apa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita, pelihara kita semua ni. Cuma jalan kita mengaji, nak kena ambil faham. Dan saya sebutlah tadi kan, bayang umum saya bagi apa dia? Zikir. Zikir apa? Tuan-tuan tengok zikir apa? La ilaha illallah ke, Allahu Akbar ke, Subhanallah ke. Cari jalan untuk zikir. Sama ada zikir tu baca Quran pun boleh tak? Zikir. Tak ada apa, baca Quran. Tak ada apa, baca Quran. Duduk baca Quran. Tambah dah hafal Quran. Janganlah duduk saja. Ni duduk saja, duduk bilik handset. Bukan orang sini ya, orang Afrika. Kalau kita tak ada, kita kena pegang. Kadang-kadang kalau orang yang bersungguh-sungguh macam mana, dia pegang Quran tu lagi kuat daripada orang yang hafal Quran. Orang hafal Quran siapa? Dia pasal duduk merasa hafal Quran, satu dia hafal Quran. Kalau tak duduk merasa hafal Quran, dia tak hafal Quran. Kalau tak duduk merasa kena baca Quran, dia tak baca Quran. Mampus tak baca Quran. Oh, tengok ayat tu. Takkan kita tak kena guru suruh baca Quran, mampus tak baca Quran. Dan mampus ke hati kita. Tak suruh selawat, tak selawat. Tak suruh zikir, tak zikir. Tu kita dah buat apa hari? Banyak tuan kita kena muhasabah tu. Ada orang yang memang sibuk pula. Sibuk siang malam, pagi petang sibuk. Macam orang perempuan sibuk misalnya. Sibuk apa? Macam-macam. Basuh kain ni, sidai kain anak ni, nak masak lagi, bawang lagi, ikan lagi. Tok suami duk isap, tok laki duk isap ekor gaduh. Tengok tak masak lagi kan? Lambat memasak dia. Merepek boleh. So, isteri macam lipas kudung dengan anak ni basuh baju, tapi boleh buat kerja semua. Betul apa jalan nak pergi ingat Allah Ta'ala tu? La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, lemahnya aku perempuan. Aku boleh buat kerja ni. Tak ada aku boleh buat, melainkan semua mu bagi ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kadang orang perempuan lagi senang tuan beriman daripada orang lelaki. Siapa? Dia memang lemah lah. Dengan lemah yang ada pada dia, ajar ilmu macam ni, saya punya pengalaman lah, orang perempuan lagi mudah beriman daripada orang lelaki. Dengar elok saya sebut. Orang perempuan lagi lembut hati untuk dia zikir dan berselawat kata Nabi SAW. Lagi mudah kan? Tambah pula basuh kain untuk selawat. Tak duduk ambil air tandas ke apa? Tak. Mulut duduk. Sambil buat kerja dia boleh zikir, dia boleh selawat. Ada juga sambil buat kerja nyanyi, ada juga. Ada juga. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Nyanyi. Pasal apa? Hari-hari duduk pasal radio. Radio klasik anda. Saya tak pernah buka radio. Saya tak pernah buka radio. Duk dengar tu pergi kedai dah, duk bunyi dah. Kan ada, memang macam tu kan, dia punya tema kan. Radio klasik anda. Sambil-sambil pasak tu pasal lagu. Ni lagu, kiriman lagu. Semua duk kirim lagu. Dunia macam ni. Mana ada yang kita buka stesen TV ke radio ke apa kan, nak ajar kita zikrullah. Kalau ada pun radio yang bunyi apa Islamik sikit lah kan, hakim nyanyi nasyid. Dia bukan ajar prinsip kan. Nak cerita apa ni, dia kata nafsu ni dia bukan macam syaitan untuk kita nak lawan dia, nak cegah dia. Pasal apa? Nafsu ni dia nisbah dengan kejadian manusia. Nafsu ni kita kena tunggang ni, jadikan dia sebagai alat. Pasal tak ada nafsu tak boleh ya. Nak semayang tak ada nafsunya, tak boleh. Nafsu yang menyebabkan semayang, tapi ajar dia pergi semayang. Makan ni tak ada nafsu nak makan. Penat tengok, tak ada selera tu, tak ada nafsu lah. Nafsu tak ada, betul. Memang kita sebut gitu kan. Bini duduk sebelah ni, dia ni tak ada nafsu tengok mu.
Kasar sikit pasal saya. Macam tu kan. Tambah bunyi kalau gerik apa, tak berakhir kamu kan. Dua tengok handset berakhir. Oh dia. Tok bini pun tunggu lagi nak abang tak peduli lah tahu. Macam mana? Tak ada nafsu ke bini. Sorry lah saya sebut-sebut benda tu, nampak guduh sikit lah kan. Tapi nafsu lah, tak nafsu lah tu. Kalau bernafsu pun gunakan dia apa? Untuk apa? Untuk dapat zuriat. Ni zuriat tak ada lah, pencing lah, monopol lah. Macam mana? Sama juga macam mana? Untuk apa? Beri kegembiraan pada suami, pada isteri kan? Apa dia? Lepaskan keinginan berjalan yang halal. Kalau buat benda haram berdosa tak? Ini buat benda halal berpahala tak? Ada pahala kat situ. Oh ada pahala dia. Ada pahala. Tapi buat tu pasal apa? Ikut perintah Allah Ta'ala, cara yang betul, adab, doa, minta, buat pun selesai. Contoh misalnya la ilaha illallah, semua dia bagi. La haula wala quwwata illa billah. Sorry saya sebut benda tu sikit. Nak sebut apa? Kena gunakan nafsu ni, bangunkan dia untuk buat perintah Allah Ta'ala. Saya sebut tu contoh isteri, makan minum sama. Gunakan dia untuk jadi, dengan makan dapat tauhid, makan jadi ibadat, minum jadi ibadat. Macam mana minum jadi ibadat? Duduk dengan kanan, bismillah, tengok makanan dia, ya Razak, wahai Tuhan yang bagi rezeki, engkau bagi rezeki kat aku. Kalau kita anak tau, mak aku bancuh air, mak aku masak nasi, mak aku masak ni, masak ni, masak ni, masak ni. Alhamdulillah, dia bagi kita saluran rezeki. Dulu kat asrama ni balik rumah, semua orang sedia, hak ni ada makanan, hak ni, la ilaha illallah, dapat tauhid. Tapi ada pelajaran yang kena belajar tu, macam mana nak ada. Sekali lalu saya sebut prinsip tu, mudahkan kita. Pasal memang kaedah kita nak lawan nafsu syaitan ni. Syaitan zikir, nafsu bagi zikir, dan zikir tu bawa dengan fikir. Dan nak boleh fikir tu kena mengaji bersungguh-sungguh, cari jalan macam mana dengan ilmu tu boleh datangkan memikir dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Itu yang besar pelajaran dia, ilmu tauhid. Kalau tak ada, itu yang kita dah belajar sekali lalu, apa dia? Wajib taubat, pergi mengaji, berguru. Kalau berkitab ke tak berkitab ke, mesti cari jalan untuk selesaikan jahil kita tu, macam mana untuk boleh di hati ni hadir kawan Ta'ala. Tak pun zikir lah dulu, zikir lah, ajak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sikit lagi kalau sebut zikir. Allah Ta'ala perintah apa? Fazkuruni azkurkum, kamu ingatlah aku, kata Allah Ta'ala, aku ingat kamu. Kita ingat Allah Ta'ala taklah hebat mana kan, tapi ingat Allah Ta'ala bagi kita galakan apa dia? Mu ingat aku ingat mu. If you remember me, I remember you. Macam tu kau punya orang putih sikit lah kan? Kalau kita ingat Allah Ta'ala tak hebat mana, tapi Allah dia balas kita zikir dia, dia ingat dah. Tu mahal sekali. Jadi kita zikir pasal apa? Nak bagi Allah ingat kita. Maksud Allah ingat, kata ulama tafsir, bukan Allah lupa kita, subhanallah. Kita lupa Allah Ta'ala lupa kita. Bukan, Allah Ta'ala tak ada istilah lupa gitu. Tapi bahasa lupa dan ingat ni maksudnya, kalau kita zikir ke Allah Ta'ala balas di atas zikir kita dengan dia beri kita rahim dia. Dia lembutkan hati sanubari dia. Dia jadikan kita keinginan pada dia, minat ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala. Yang ni kelebihan zikir. Walaupun tengok zikir ni adalah zikir je. Tuan, jangan pelekehkan zikir. Jangan pelekehkan zikir. Zikir benda besar. Walaupun zikir tu kita nampak kecil, kerdil sangat, tak, jangan pelekehkan zikir. Zikir, banyakkan zikir, banyakkan selawat, insya-Allah. Kita buat azam itu apa dia? Bagi banyak zikir. Sikit. Kalau nafsu malas macam mana pula? Ada petua tak? Nafsu malas zikir, nak bagi gaji zikir. Nak petua tak? Nak lagi. 2 kali dah nak bagi janji malam ni. Apa petua nak bagi kuat zikir? Ada? Nak? Saya nak ajar satu doa. Orang dah tahu dah, kena senyum lah. Nak doa mudah zikir? Nak? Kena minta penggarah RM50 seorang. Macam tak nak nak? Tak nak? Tengok muka kayu ada apa tak tu. Apa dia aduk sembawang kami tak? Tak nak?
Tak nak tak payah ajar. Nah. Nah, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksa. Kita ada paksa. Bukanlah Allahumma paksa belah otakmu. Dengarlah balik-balik. Bukan macam tu. Apa Allahumma paksa? Paksa lah. Paksa itulah istilah dalam ilmu tasawuf dia panggil apa? Mujahadah. Tu mujahadatun nafs. Lawan nafsu. Nafsu malas macam mana? Paksa. Tuan-tuan boleh main masjid siapa? Jom. Boleh berhenti merokok siapa? Pandai. Alhamdulillah. Yang tak boleh berhenti tu duk tak mujahadah tu. Pasal apa? Mula puasa boleh berhenti, boleh tak makan, tak minum, tak merokok siang, boleh tak? Kalau idak kan lepas satu ni ambil dah siang ni, cur ni, potong, sambung, putus, sambung. Saya bukan orang semua ni, orang Afrika. Duk. Tapi puasa boleh tinggal. Pasal apa? Mujahadah. Tapi minum makan kurma, buka ikut sunnah kan lah. Minum telah asap pula dulu. Puh. Apa masalah? Nafsu. Puasa memang boleh tinggal makan minum, tapi nafsu tak boleh kena didik lagi rupanya. Sebenarnya boleh jadikan tu peluang untuk lawan nafsu. Pasal apa? Boleh sebenarnya aku tinggal. Tak menggelepar pun tak isap rokok. Tak makan pun tak ada masalah. Tak makan pun nampak sihat kan. Bahkan makan lebih lagi, tidur lah. Nak tunjukkan bukan dengan makan tu jadi sihat. Tak, makan lebih, tidur pula, ngantuk pula. Tu kena makan ikut kadar. Itu sebenarnya ulama kita ajar lah satu. Yang saya sebut tadi terbaik Ramadan. Lepas tu kena duduk madrasah Ramadan lah. Tapi kena duduk dalam tempat yang ada camp latihan untuk lawan nafsu. Macam mana nak didik nafsu? Macam mana? Mudah kita. Yang tu nak lah tuan-tuan kena pergi duduk. Saya memang bulan puasa ni insya-Allah duduk di Lenggong. Memang bagi pondok Banggul Batu tu cadang operasi bulan Ramadan ni insya-Allah. Ke depan ni memang ada nak buat pondok apa sikit. Ada yang nak bagi sumbangan lagi pun kita tak ada keluar iklan apa lagi. InsyaAllah pasal keluar tunjuk gambar pondok yang nak buat macam mana. Ada nak buat besarkan masjid yang ada tu. 2 lapis masjid pun besar dah. Tapi ada bagian muslimat ada nak besarkan sikit. Kalau ada tuan-tuan sudi nak bagi sumbangan nanti insyaAllah ada iklan lah. Nak bagi awal pun bagi pi ya. Tapi kemudian dukun nak iklan tu nak persediaan untuk bulan Ramadan dan Syawal tu cadangnya nak operasi sebagai pondok betul lah. Dan ni saya masih duduk pondok arwah Patih ni, masih operasi sana lah. Kalau ikut cadang tu macam tu, mudah-mudahan Allah telah mudahkan. Nak cerita tahu mana tahun Ramadan tu ada operasi sana. Tuan-tuan nak join boleh, tapi sebulan duduk sana. Nak bagi syarat ketat sangat, tak boleh balik rumah lagi, pakat lari pula kan. Tapi kalau serius nak duduk sana, insyaAllah. Saya duduk sana, saya berkampung sana. Baru ni pun cadang nak duduk orang Ramadan. Jadi hikmah PKP ni sebulan duduk sana. Pergi balik kan lah, seminggu duduk pergi sehari, betul balik. Nak cerita apa ni? Ramadan tu untuk ada camp latihan. Saya pun tak kuat sebenarnya. Tapi bila duduk ramai-ramai ni susun tu, insyaAllah kita sama-sama bangun untuk buat apa sepatutnya buat berdasarkan pengalaman yang saya dah lalu dulu. Macam mana memang best sebenarnya tuan-tuan kalau kita buat macam mana tutup guru lama kita dah asuh kita. Kalau kita buat betul-betul, Masya Allah, memang sedap sangat, seronok sangat. Keluar Ramadan ni kalau boleh nak Ramadan sepanjang tahun. Baru kita akan faham dalam hadis Rasulullah kata, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan la tamannau an yakuna dahru kulluhu Ramadan." Kama qala. Rasulullah kata kalau Allah manusia tahu apa kelebihan yang ada dalam Ramadan, khasnya atas saya sebut ni, la tamannau an yakuna dahru kulluhu Ramadan. Ya tamannau an yakuna dahru kulluhu. Mereka akan kalau boleh cita-cita bulan setahun ni semua Ramadan. Tak ada Muharram, Safar, Rabi' Awal, Rabi' Akhir, tak ada. Yang ada apa? Ramadan. Lepas tu Ramadan. Syawal pun tak ambuh. Ramadan. Siapa yang tahu kelebihan Ramadan, dia tak mau lain melainkan setiap hari, setiap bulan adalah Ramadan. 12 bulan
Ramadan, tak mau dengar Syawal. Kita macam mana? Syawal, apabila Syawal menjelang hari raya, menyambutnya dengan gembira. Macam tu ada lagu tu. Selamat hari raya. Duk dengan lagu-lagu artis je lah. Balik kampung itu. Kita tak ada dah. Ramadan nak tinggal kita. Ish, ya Allah. Dah lah kita buat tak terang mana. Dah nak habis dah Ramadan. Lailatul Qadar pun tak kejar terang mana pun. Dah habis dah Ramadan. Berlalu gitu ya. InsyaAllah kalau kita memang faham tentang tu, paling best Ramadan. Syawal tak mau jumpa Syawal tak boleh. Yang tu pun ada cerita khas tu, panjang umur jumpa nanti insya-Allah. Kalau tak ada pun, kalau mati pun ada cita-cita tu, orang taklah bagilah cita-cita aku nak duduk camp tu. Contohlah kan. Cita-cita tu pun dah besar lah kan. Mudah-mudahan orang taklah bagi kita satu kekuatan untuk boleh duduk tempat-tempat seumpama macam tu. Kalau tak boleh duduk pun pasal kesibukan yang ada, memang tempat latihan yang baik adalah Ramadan. Jadi asal nak sebut tu, itulah dia kata nafsu ni kita kena lawan, kena jaga dia, kena kawal dia, kita kena tunggang dia, jadikan dia alat. Alat untuk kita jadikan nafsu ni alat untuk bawa kita pergi ibadat. Jangan kita dikawal oleh nafsu, tapi kita kawal nafsu. Jangan nafsu kawal kita. Sama tu. Tak sekalipun gitu. Sekalipun begitu, ianya juga tidaklah dibolehkan sangat-sangat menurut kemahuannya mengenai apa-apa perkara yang dikosotkan oleh hamba dengan melakukan ibadat serta menumpukan perhatian kepadanya. Oleh kerana nafsu itu naluri semula jadinya bertentangan bagi perkara kebaikan, seperti suka bersenang-senang dan mengikut kehendaknya yang bertentangan dengan perkara kebajikan. Nafsu memang itu. Nafsu ni paling suka apa? Malam, tidur, makan, santai, makan angin, beli belah, hutang. Kalau dapat hutang 20,000 macam mana? Rasa macam jadi orang jutawan tu. Padahal hutang weh, riba lagi, masuk neraka lagi, orang tak tahu. Kita duk rasa kadang dapat loan ni macam mana? Best lah dapat loan. Bodoh, dapat loan ni hutang weh. Mu tak mampu, mu hutang, esok kena bayar. Pula tu bayar 20,000 kan bayar 20,000, hutang 20,000 kan bayar 20,000, bayar lebih 20,000. Tu pun kena tipu. Hutang 20,000, dia bagi 18,000, 2,000 dia dah sapu. Tu ada yang jenis macam tu, betul? Betul saya cakap? Kat tipu ya. Betul ya? Potong macam ni lah, macam ni lah, macam ni lah, macam ni lah. Tak kelakar itu. Hutang 20,000, dia bagi 18,000, dia potong macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tak kapul apa, semua siap gini, gini, gini. Sekalipun yang kecil-kecil, yang kita loan kecil-kecil, apa dah? Amanah ikhtiar di kampung. Macam tu, kena bodoh gitu. Hutang 2,000, dia bagi 1,800, 200, dia sapu dah. Betul tiap bulan kena bayar lagi. Hak gerung kumpulan lagi, mesyuarat lagi, bayar gaji ni. Dia punya orang minta hutang tiap bulan ni. Konon-konon nampak bagus lah, ada majlis ilmu, ada tazkirah, senang banyak, dia goyang kaki, senang banyak, dia buat tazkirah, bukan saja tu. Saja-saja dia nak main tazkirah, bertuah dia nak bagi. Orang ni lari, kita kena bayar, macam tu kan? Amanah ikhtiar macam tu kan? Bersih ada amanah ikhtiar? Ada tak ada? Ada. Okey ke? Okey. Patuh syarat tak patuh syarat? Dia kata ada panel syariat. Betul ke memang ahli panel faham bab syariat? Saya sebut tentu sikit. Itu semua halangan-halangan kita tuan-tuan untuk kita jalan ke orang Ta'ala ni. Macam apa? Bila ada maksiat, ini memang celaka besar. Tak boleh pergi ke orang Ta'ala. Mustahil boleh sampai. Bahasa mudah itu. Macam apa? Dosa. Dosa kecil, dosa besar. Walaupun nampak tu taat, zahir yang nampak taat, batin maksiat tu. Mu tak kenal syariat. Mu tak kenal apa yang nama taat tu. Dia kata nafsu nak tipu, iblis tipu, nafsu tipu, kacau kita. Na'udzubillah. Baik. Sambung lagi. Oleh demikian keadaannya, nafsu itu berhajatlah kepada dikekangkan runtutannya dengan kekangan takwa supaya kekal taat kepada yang mempunyainya
tanpa terhenti dan mengikut kepadanya tanpa menderhaka engkang. Okey, dengar. Jadi kaedah nak lawan nafsu ni macam mana? Kekal dia takwa. Apa makna takwa? Selalu khutbah jemaah kita dengar kan? Usikum wa iyya bittaqwallah. Saya berpesan kepada ahli Jumaat semua, marilah kita bertakwa pada Allah Ta'ala dengan melaksanakan suruhannya dan meninggalkan itulah suruhan. Antara suruhan Allah Ta'ala fardu, antara suruhan Allah Ta'ala sunat, antara suruhan Allah Ta'ala zikir banyak-banyak. Hak fardu dah buat, alhamdulillah. Hak sunat boleh jaga, alhamdulillah. Apa lagi yang tak ada? Zikir. Cari jalan untuk zikir. Walaupun nampak sempoi je zikir, cari jalan untuk zikir. Kalau nak khas tu khas. Ni saya sebut umum zikir. Zikir banyak-banyak. Dan zikir macam mana? Banyak dengan zikir. Banyak dengan zikir. Banyak dengan zikir. Dan benda-benda yang istilahnya boleh mendorong kepada benda maksiat ni jauh kan. Pasal kadang-kadang kita buat benda tu tak maksiat lagi. Dia hukum lalai, tapi mula-mula lalai maksiat. Mula dosa kecil, tu jadi dosa besar. Memang macam tu. Memang macam tu dah. Disiplin dan adat selalunya memang macam tu. Kan? Mula-mula dia lalai, lepas tu makruh, lepas tu sangat makruh, lepas tu haram kecil, untuk haram besar, untuk dosa besar, untuk sangat besar. Dia akan jadi macam tu. Kecil. Boleh jadi maksiat pasal apa? Mula-mula, contoh misalnya, boleh sampai lagi buat benda-benda haram ni pasal apa? Mencuri. Mula-mula macam mana dulu? Fikir dulu. Masuk rumah dia bagus ni. Untuk macam mana? Pintai dulu, tengok dia ada bila, tak ada bila. Ada satu sikit. Lama-lama sampai ceroboh masuk. Mesti macam tu. Jaga jalan-jalan nak boleh jadi maksiat. Pasal kekang dia takwa. Apa takwa? Paksa diri untuk buat perintah Allah Ta'ala. Awal waktu, fardu, sunat, qobliyah, ba'diyah, apa lagi? Duha, witir, zikir, baca Quran, selawat. Paksa. Memang Allahumma paksa. Untuk ulang. Allahumma paksa. Tak ada. No other ways. Tak ada jalan lain. Satu sebaik-baiknya duduk tempat yang dengan tu kita boleh paksa. Untuk payah sekali lah. Kalau kita memang nak daftar diri tempat yang memang boleh susun kita supaya duduk atas sistem tu, peraturan tu, ada orang pantau kita pula, jaga kita, dan kita datang dengan sukarela, memang kita nak duduk tempat tu, insya-Allah berjaya. Kalau tuan-tuan duduk tempat tu macam saya bagi iklan tadi, duduk kat pondok, kena bagi peraturan macam ni, tuan-tuan kata letih gini, baik aku balik rumah, balik terus mari tak apa. Kalau betul-betul serius nak mari makan beri, insya-Allah. Apa saya makan, tuan-tuan makan. Tak minta ajuran apa-apa. Ada lah rezeki. Itik pun ada rezeki, takkan kita tak ada rezeki. Babi lautan pun ada makan. Ya. Tapi saya taklah jamu makan macam babi makan. Sorry ya, saya sebut pasal itu sikit kan. Okey. Bukan saya pun jamu, laluan dia. Tuan-tuan mari tu Allah Ta'ala bagi rezeki. Kod tuan-tuan tu lalu kot saya. Saya bagi. Nampak saya bagi, bukan saya. Tuan-tuan punya rezeki semua tu. Lalu kot saya. Macam-macam orang Ta'ala bagi. Tu jalan dapat tauhid kan tu. Ajar tawakal. Jadi asal nak sebut, tak ada jalan lain untuk lawan nafsu ni melainkan takwa. Quran bersebut walibasut taqwa zalika khair. Kita boleh sentiasa berpakaian dengan takwa ni. Apa? Junjung perintah dia. Fardu sunat, alhamdulillah. Tinggal benda haram dah syukur dah. Macam mana? Kena upgrade dia lagi. Upgrade dia. Yang duk ada ni memang kita tak boleh rasa cukup. Siapa yang duk rasa cukup dengan apa yang ada, yang ni lah sebab-sebab binasa. Itu ya. Formula ulama kita sebut lama dah. Sebab kita boleh binasa ni pasal kita rasa aku dah cukup dah, nak apa lagi? Mati nak tunggu masuk syurga ya. Itulah sebab celaka tu. Pasal apa? Kita dah rasa cukup. Jalan nak pergi syurga kita dah rasa cukup. Duk dunia duk rasa tak cukup-cukup. Aku kalau boleh nak ni, betul tak? Ada lagi ke tak ada dah? Ada lagi? Tak ada dah kau. Anak cucu pun ramai dah. Ada lagi? Rumah pun ada dah. Nak lagi tak rumah? Kalau boleh nak baru lagi. Kita kalau boleh nak baru lagi. Handset kalau boleh nak baru lagi. Kan macam tu kan? Yang akhirat ni tu padan lah terang ni pun. Nampak? Huduhnya nafsu kita macam tu kan? Tapi kalau nafsu ni kita bawa dia jalan dia betul-betul macam mana? Dia tak akan cukup dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, terang ni aku boleh buat untukmu. Benda lain aku boleh buat. Astagfirullah. Ya Allah, ampunkanlah aku.
Duk buat taat tu, duk rasa tak puas hati lagi. Astaghfirullahalazim. Ya Allah ampunkan aku. Terani aku boleh buat. Ya Allah terani aku boleh buat. Terani aku boleh buat. Kita nak duduk tempat tu. Buat taat gila punya, tapi tak puas hati dengan kita punya pencapaian. Macam mana kita punya tak pernah puas hati pencapaian kat dunia, macam tu sepatutnya tak pernah puas hati pencapaian apa hubungan kita yang dengan Allah Ta'ala yang kita dah buat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita doa tu, insya-Allah. Sambung tu. Ketika itu dapatlah digunakan nafsu itu untuk jalan kebaikan dan kebenaran, dan dapat juga ditegahkan dia daripada tercebur ke dalam kebinasaan dan keburukan. Jadi kalau nak buat baik, tu kena paksa. Maksiat ni macam mana? Terlintas je, halau. Parah. Bunyi India kan. Calo, bunyi Urdu dia tu. Mana? Go to hell lah you. Apa dia ni? Terfikir je, aku ni beli belah perak, aku duduk rumah. Pergi pasar Ramadan kot, kalau Ramadan lah. Tak, apa yang ada cukup makan je. Nasi pun pada dah, kurma dengan air, parah. Apa jalan-jalan nak boleh layan nafsu ni, parah. Boleh lawan tu, okey. Buka TV, parah. Buka WhatsApp ni, parah. Bagi masa ada, buka pun, okey cukup. Ingat, aku kesang Quran. Dah, zikir. Bagi ada masa, mesti ada buat masa yang tu. Kalau mengantuk, rehat. Bangun pun, yang ni aku kerja, aku mesti buat. Susun. Faraghta fa iza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Itu perintah Allah. Bila dah selesai, lepas satu-satu ibadat, fansab, susun. Apa dia? Wa ila rabbika farghab. Dan gemarkan kita untuk ada hubungan dengan Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi kalau ada benda-benda terfikir untuk buat maksiat, buang, hindarkan dia. Bahasa mudah dia, calo, halau dia, jekah dia sikit. Apa ni? Nafsu aku ni jahat sangat. Jekah lagi kan. Pasal kita tak kena jekah, nak tunggu orang jekah payah. Kita kena jekah. Jekah tu insya-Allah dia lari. Saya ngaji pun memang Tok Guru sebut itu. Saya punya pengalaman ni pun macam tu. Ada benda yang kita nak buat ya, macam mana? Benda ni memang salah. Ish, apa nak jadi aku ni? Jadi hantu raya ke? Menjadi setan ke? Astagfirullahaladzim. Salah ni. Biar kita bercakap dengan diri kita sendiri. Tegurkan apa kesalahan yang kita buat. Kalau kita layan je, okey ni sikit-sikit je, tak apa ni. Kalau baru-baru nak belajar duduk kedai kopi, baru kali pertama, bukan selalu. Siap mau. Mula-mula sikit-sikit, lama-lama jadi darah daging. Na'udzubillah. Maka ketika itu memulailah ia menempuh susah payah, penat jerih segala halangan ini. Oleh itu ia memohon pertolongan kepada Allah bagi mengatasinya. Dialah yang Maha Agung, sanjungan menyebutnya. Baik. Jadi kaedah kita macam mana? Kita faham ni macam mana? Kita lemah tak? Contoh saya dah tahu, saya rasa lemah saya duduk bercakap ni bukan maksudnya saya hebat apa, tak ada lah. Orang duduk rumah dengan saya tahulah saya macam mana. Tapi kaedah kita macam mana? Mohon ya Allah, lemahnya aku ampunkanlah, aku tegak ni aku boleh buat. Kita pun bukan kedekat nak buat banyak apa kan. Jalan boleh zikir, yang duduk zikirlah, selawat lah. Ada kena nak buat tak boleh, nak buat ni tak boleh. Nak buat ni letih kena, tidur letih. Tambah dah tua-tua ni. Tua cara tua, muda dia macam lain pula. Nak cerita apa? Mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Dan kaedah nak mohon pertolongan macam mana? Allah Ta'ala kata bagi panduan sikit, sebut Quran macam mana? Wasta'inu bis sabri. Sabar buat taat, sabar tinggal maksiat. Ada maksiat tinggal, calo, pergi, aku tak mau ikut kau. Ada maksiat, jekah dia kan. Sabar wassalah, buat sembahyang. Antara solah tu doa, antara solah tu zikir. Dan Quran juga isyarat, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Nak buat ni dia jadi berat, melainkan apa? Illa 'alal khashin. Orang yang memang hati dia memang nak pergi ke Allah Ta'ala, dia ada rasa gerun, rasa takut, rasa harap pada Allah Ta'ala. Orang ni dia akan ada boleh paksa tu. Macam mana pun, macam mana? Mintalah, mohon rahmat Allah Ta'ala. Ya Allah, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Doa dah tu sebenarnya, cuma kita kena tak hayati sebenarnya. Doa-doa tu pun kita rasa tak peduli. Sedangkan
Kita duk minta sebenarnya apa panduan ni sebenarnya dah ada dah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita tu. Amin. Sikit gitu. Tatkala selesailah menempuhnya, berbaliklah ia kepada tujuan beribadat. Namun begitu ada pula lagi beberapa rintangan yang mana membuatkan dia tergendala. Dengan itu terlalailah ia daripada menghadapi bagi hajat beribadat dan disengkangnya daripada menyelesaikannya seperti mana yang sepatutnya dilaksanakan itu. Jadi kalau kita memang dah boleh buat macam ni, macam saya sebutlah, Allahumma pasal, lawan zikir. Duk kita berjalan, kalau kita memang duk buat, nanti kita akan rasa macam-macam halangan. Kalau kita memang fikir ni, kita akan dapat macam-macam halangan. Yang ni nanti dia akan sebut halangan apa? Tetok kena kerja, nak baca Quran tak boleh, nak mengaji tak boleh, mengaji pun ada tinggal, saat ada saat tak ada. Dia mari. Antara sebab-sebab tu rezeki disebut apa? InsyaAllah jumpa depan tu. Memikirlah ia, kata dia, seseorang ni, dan fikirannya itu tentang halangan-halangan itu, lalu ternampaklah dalam benaknya ada 4 pula. Dah lawan dah bab rezeki, bab taubat, bab ilmu. Nafsu ni satu sudut dah boleh paksa dah buat taat. Rupanya nak teruskan istiqamah buat taat ni bukan senang. Ada halangan-halangan ni, insya-Allah dia akan sebut nanti. Ada 4 perkara benda besar yang semua tu kena atasi. Atasi tu pula nanti ada pula halangan lain pula lagi. Memang tak akan berhenti halangan. Tak akan ada orang terlepas daripada ujian melainkan mati. Habis mati baru selesai. Hatta Nabi-Nabi dan Rasul, mereka paling banyak ujian. Kat kita, lagi besar kedudukan kita nak cari hampir dengan Allah Ta'ala, lagi besar depan kita ujian. Memang macam tu dah. Kata Nabi SAW, asyaddukum bala'an al-amsal fal-amsal. Orang yang paling hebat kena cubaan, kena ujian ni adalah orang yang taat, lepas tu seumpama dia, orang yang seumpama dengan Nabi, Rasul. Itu siapa dia? Aulia, salihin, syuhada. Yang ni ialah orang-orang yang lagi kuat ujian. Kalau orang yang tak boleh lawan nafsu, memang nak semayang pun tu dah susah lah. Kita ni dah boleh buat dah apa taat, nak upgrade ni, siapa nak lagi duduk kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala, maka akan lagi besar ujian. Ujian tu antaranya ke depan lah, jumpa nanti insya-Allah. Situ dulu, sambung kita nanti tentulah. Maka memikirlah ia, dan fikirannya nanti tentang halangan itu, lalu ternampaklah dia dalam benaknya ada 4 halangan besar. Memang kalau kita perhati pun inilah nanti apa dia, coming soon insya-Allah. Ada soalan? Satu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Lama dah isu ni. Ada pendapat pasal kita dah sebut tadi masalah zikir kan. Ada orang kata sebut zikir ni antaranya, kata dia zikir Allah tak ada makna. Astagfirullahaladzim. Banyak kena taubat lah kalau siapa cakap itu. Pasal apa? Mana boleh tak ada makna? Saya sebut satu kalimah pun, batu ada makna tak? Batu ada makna tak? Buka kamus, ada tak makna batu? Ada. Batu ada makna, takkan Allah tak ada makna. Sedangkan Allah ni nama khas, nama am dia ilah. Allah ni nama khas. Ilah tu Tuhan. Tuhan ada makna tak Tuhan? Antara benda besar kita belajar apa ilmu akidah, khasnya dengan kita duk bicara apa ni, nak fahamkan siapa Tuhan lah. Yang kita ni makhluk. Tuhan pun ada makna tu, istilah bahasa Melayu dia panggil nama am. Allah nama khas. Kalau nama am pun dia ada makna, takkan kalimah Allah tak ada makna? Mana boleh? Mesti ada makna. Sebut macam itulah mudahan. Jadi tak usah duk layan lah golongan-golongan yang memang kalau tengok orang yang bercakap macam tu, dia memang duduk dalam grup yang tak berapa suka orang berzikir.
Dia memang grup yang kalau kita wirid lepas sembahyang ni, kata dia bid'ah. Dia memang duduk dalam grup yang duk kata Allah atas langit. Dia memang grup yang kata tak boleh selawat syifa ni syirik. Dia duduk dalam grup tu. Kalau dia tak pernah kata pun, dia duduk dalam grup tu. Tuan tak faham, tanya lain lah. Jadi hati-hatilah dengan orang yang duduk dalam grup-grup belah tu. Pasal grup tu, dia memang kalau macam saya sebut zikir-zikir banyak-banyak ni, tambah tu sebut zikir Allah ke apa kan, tambah sebut zikir ramai-ramai kan, tambah sebut kata pergi kursus ke untuk dapat tarbiyah lawan nafsu macam mana, kita tengok dia punya ulasan lagi pening, kita dengar orang macam ni. Kalau tuan-tuan jadikan mereka sebagai rujukan, jadi masalah. Saya nak cakap banyak pun, padahal saya sebut teratur, mustahil kalimah Allah tak ada mana, mesti ada mana. Bahkan yang tu yang kita kena belajar, macam mana nak sebut Allah ni hadir nanti. Pasal Quran sebut bagi isyarat macam mana. Orang beriman ni iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sebut Allah je gerun hati. Kita memang belum sampai tahap tu kan. Quran kata apa? Bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sebut Allah hati tenang kan? Takkan tak ada mana. Mesti ada mana. Makna apa tu memang masa pelajaran tu, tapi dia kata kenapa sebut Allah boleh tenang hati? Kenapa sebut Allah boleh jadi gerun hati? Allah Ta'ala sebut pula wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman ni kasih sangat dengan Allah Ta'ala. Maksud apa? Dia memang suka Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkata uzkurullah, sebutlah Allah, 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 Allah. Quran kita dengar khutbah yang penyemak yang Allah sebut waladzikrullahi akbar. Sebut Allah ni benda besar. Macam mana dia boleh kata Allah tak ada makna? Jadi berhati-hati sikit lah. Pandangan tu memang tak betul lah. Dia menyalahi daripada pendapat jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Saya jawab dekat tu. Ada lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.